kalau ikut buku yang dikarya oleh Mak Saleh, dia tak terjemah gejala, dia panggil prosedur terjemahan. Tapi saya tak setuju dengan istilah prosedur tu. Sebab dalam prosedur ni, dalam cara orang Melayu mikirnya, bila sebut prosedur ni dia macam ada unsur-unsur mikir, unsur-unsur perah otak kita kata. Makna prosedur dalam minda orang Melayu lah, bukan makna prosedur mengikut bahasa Inggeris. Jangan silap faham. Makna prosedur mengikut minda orang Melayu ialah sesuatu yang berlaku yang diproses oleh otak. Makna kena mikir. Jadi sedangkan terjemahan ni kadang-kadang dia tak payah mikir pun, dia automatik je. Ya. Automatik gitu je. Al-Baitu, awak terjemah rumah. Mikir dah. Ada mikir tak? Al-Baitu terjemah rumah. Mikir panjang. Kena mikir panjang ke tak? Tak. Tak mikir panjang pun ada unsur prosedur di situ. Tak ada lah. Tak ada, bagi kita lah. Dalam konteks bahasa Inggeris tu saya tak tahulah. Tapi dalam konteks bahasa Melayu kita, tak ada pun unsur prosedur situ. Sebab tu saya lebih guna istilah gejala. Gejala sini jangan kita faham dalam konteks negatif. Gejala ni ya umum. Kalau macam kita kata ada orang yang tak faham istilah gejala, dia tak apa guna istilah gejala. Gejala ni ada konotasi negatif. Itu sebab dia tak faham. Gejala ni makna sesuatu benda yang berlaku lah, fenomena yang berlaku. Tak kira lah positif ke negatif, dia panggil gejala. Macam kita kata dalam bahasa, dalam nahwu. Fa'il baca dengan dhammah. Fa'il baca dengan dhammah. Maf'ulun bih baca dengan mansub. Majrur baca dengan baris bawah. Tu dia panggil gejala lah tu. Dia panggil gejala kenahuan. Gejala kenahuan. Fa'il marfu', mubtada marfu', khabar marfu'. Itu gejala kenahuan. Jadi dalam terjemah pun ada gejala dia. Tu maksudnya. Jadi awak kalau ada orang kritik apa saya guna gejala, suruh dia baca takrif gejala terjemah yang saya tulis. Kalau salah kritik lah. Kalau sekadar kritik saya guna perkataan gejala, tak betul. Tak betul. Dia nak kritik ni dia kena konkret. Kalau kita kritik pendapat orang, kalau hanya kritik berdasarkan andaian, tak boleh. Ni takrif gejala terjemah itu perkara yang berlaku apabila seorang itu melakukan aktiviti terjemah. Benda yang berlaku dalam melibatkan proses pemikiran dia. Jadi benda yang berlaku ketika kita buat proses terjemahan itu, benda yang selalunya berlaku dalam otak kita ialah kita kena mikir 3 perkara ni. Kita kena pastikan hasil terjemahan itu kena ikut tata bahasa Melayu lah. Tak boleh nak main awak style nulis ikut style awak kecek. Ramai pelajar dia buat tulis FYP ikut style dia, ayat-ayat dia kecek. Loroh kalamiah dia panggil, style dia kecek. Letih nak baiki. Ini ikut style bahasa surat lah. Bahasa standard. Lepas tu kena pasti makna sebenar tu. Patut ni nombor 1 ni, nombor 2 sepatut nombor 1. Sebab yang paling penting ialah makna yang kita nak terjemah tu tepat dengan makna sebenar dalam bahasa sumber. Dan yang ketiga, yang selalu juga berlaku, kita akan penterjemah tu akan berlaku dilema dalam diri dia nak pilih variasi. Macam minggu lepas lah nak letak watan fi zuhu tu, nak letak depan ke belakang, nak letak depan ke belakang, dia jadi macam dilema. Jadi kena buat atas pengalaman lah, kita rasa
yang mana sesuai. Kalau dalam bahasa Melayu ni nak buat ayat aktif ke ayat negatif, nak dimakan oleh ke ataupun nak dimakan oleh adik saya ataupun adik saya makan nasi ataupun nasi itu dimakan oleh adik saya. Jadi betul belaka dia nak pilih ayat aktif ke ayat pasif. Itu semua berdasarkan pengalaman lah yang mana lebih sesuai dan lebih mudah difahami. Ni apa? Ni takrif daripada Nida lah. Nida ni antara apa? Sarjana terjemahan dulu-dulu lah yang masyhur. India ni Eugene baca dia Eugene Nida. Ni orang India ni, cuma tak tahulah duduk di India ke duduk di Amerika ke Eropah. Ini dia punya takrif dia lah ni, penyalinan semula maklumat dalam bahasa sasara, persamaan terdekat. Ni persamaan terdekat. Bersahaja ni maksudnya relax ya. Tidak ada unsur-unsur susah kita nak baca. Mana mudah difahami. Dia dalam terjemahan ni dia tak akan berlaku persamaan 100%. Dia seolah-olah gitulah. Ialah kita kata al-baitu terjemah pada rumah tu bolehlah kita anggap persamaan 100%. Tapi dalam banyak kes dia hanya berlaku persamaan terdekat saja. Persamaan terdekat tu maksudnya tak semestinya 100%. Tak semestinya 100%. Maknanya hampir terdekat yang kita boleh buat. Kalau terjemah itu melibatkan budaya memang tak akan berlaku 100% lah. Jadi ni gejala yang sentiasa berlaku ni 9 ni yang di atas kita buat ya sebenarnya. Kalau nak 15 pun boleh kalau kita nak pecah lagi ni di atas kita berlaku ada setengah buku sampai 15 pun boleh. Sebab dia pecah lebih kurang ya sebenarnya. Penyesuaian, penyamaan, modulasi ni lebih kurang berlaku. Nombor 7, 8, 9 tu lebih kurang berlaku. Jadi dia boleh tambah lagi kalau kita nak tambah. Tapi secara umumnya 9 ni lah. Jadi kalau kita ni terjemahan Arab Melayu, tapi kalau awak nak terjemah Melayu Arab pun sama juga. Dalam buku, siapa yang beli buku lama? Arah harga apa saya tulis? Di buku baru ni arah eksekutif. Buku lama tu? Buku kuning ke apa? Saya terjemah buku kuning. Tak ada beli buku kuning, tak bawa. Deklarasi Presiden, Doktor. Deklarasi Presiden. Sama aja dia dulu TB3 dulu pun dia macam-macam dia terjemuh Amrun Ri'asian ni. Amrun Ri'asian dalam bahasa Arab ni. Saya tengok TB3 sendiri pun dia tak konsisten dulu. Semua sekarang ni baru dia konsisten, dia terjemuh arahan eksekutif. Dulu macam-macam. Yang saya terjemuh deklarasi Presiden tu. Tak salah sebenarnya. Cuma dia atas sekarang ni istilah apa yang kita nak guna, istilah rasmi. Jadi mungkin sekarang ni dah dirasmikan istilah tu ialah arahan eksekutif. Mana arahan daripada Joe Biden lah sekarang ni, Presiden Amerika, pejabat Rumah Putih tu, dia panggil arahan eksekutif.
Pak kita tak ada style ke ni. Pak kita kat apa pengumuman rasmi daripada pejabat Perdana Menteri lah. Itulah kita panggil apa? Surat rasmi daripada pejabat Perdana Menteri. Itu je kita pemakluman rasmi. Kita tak ada satu istilah tempat kita. Tempat kita dia tak sistem politik tu dia berbeza cara mengurus. Jadi bahasa Melayu kita guna jumlah ismiyah. Bahasa Arab dia guna waqa'a dulu, telah menandatangani waqa'a. Itu dia panggil perubahan transposisi. Mana transposisi? Daripada jumlah fi'liyah bahasa Arab kepada jumlah ismiyah bahasa Melayu. Kalau kita anggap yang Melayu ni asal, sama juga. Bermakna ubah daripada jumlah ismiyah bahasa Melayu kepada jumlah fi'liyah bahasa Arab. Bahasa Arab awal bahasa Melayu kita tak perlulah awal-awal. Pada awal-awal tahun tak ada. Pada awal tahun ni cukup. Bahasa Arab dia guna sekarang. Pada awal tahun sekarang ini, Al-Hali sekarang. Tapi kita pada awal tahun inilah di awal Hazal Am. Makna gitu. Kita mana Al-Hali tu kita terjemah ini, Hazal. Arab pada tahun Al-Hali sekarang ni. Al-Hali ni apa? Kalau dalam komputer tu dia panggil apa? Al-Hali ni current. Dia panggil current. Current pace tu Al-Hali lah, current pace tu Al-Hali. Menandatangani arahan eksekutif yang membenarkan CIA, Agensi Persikian Pusat. Ni wakalah ni agensi Agensi istikhbarat ni perisikan. Markaziyah ni pusat. Pusat tu dia dalam bentuk markaziyah. Pusat tu markaziyah. Istikhbarat ni dia jamuk bahasa Arab. Bahasa Melayu tu tak jamuk. Menjalankan kata kerja ni dalam bahasa Arab dalam bentuk masdar. Menjalankan bahasa Arab. Jadi perkataan membenar ni ada unsur-unsur penambahan. Ada unsur-unsur penambahan dalam bahasa Melayu sebab benda tu difahami melalui konteks ayat ni. Perkataan membenarkan tak ada pun dalam perkataan membenarkan tu kita faham melalui konteks ayat tatadammanu ni. Tatadammanu ni. Itu maknanya difahami dalam konteks ayat tatadammanu tu. Jadi ada unsur penambahan di sini. Membenarkan agensi pusat menjalankan operasi sulit. Inilah siriah ni. Rahsia. Mana siriah tu rahsia boleh sulit. Boleh sama je. Lil itahah untuk menjatuhkan. Jadi menjatuhkan ni guna masdar. Menjatuhkan. Kita tak guna suku. Disukuk
menjatuhkan li iskot. Kalau suku jatuh menjatuhkan iskot. Askoto iskutu iskot. Kita tak guna li iskot. Li iskotin lil iskot li iskotin ru'is iraqi sadahus li iskot tu tak nampak kan. Iskot tu mana jatuh biasa je. Itohah tu nampak jatuh, makna jatuh sungguh. Sada husni tu jatuh sungguh. Itu mana itohah. Makna jatuh dalam keadaan makna tak boleh nak bangkit balik lah. Kalau iskok saja tu jatuh biasa, boleh bangun mula. Itohah ni kalau orang Kelantan kat jatuh belebing. Nak jatuh belebing. Tak bangun. Jadi kena buat pemecahan apa? Kena buat pemecahan ayat di sini. Dia panggil apa? Pemenggalan ayat. Dia tak panggil pemecahan, pemenggalan ayat. Bahasa Arab ni seayat Satu ayat bahasa Arab ni, bahasa Melayu jadi dua ayat. Jadi bila buat pemenggalan ayat, dia kena ada apa? Penanda wacana lah. Kena ulai balik arahan tersebut. Arahan tersebut juga membenarkan pembunuhan. Kalau sampai ke tahap mengacau nyawa askar tu boleh bunuh sada usai. Itu masuk tafwidon bi qatlihi tu. Dia payah nak terjemah ni tafwidon ni. Tafwidon bi qatlihi tu payah nak terjemah secara harfiah. Jadi kita terjemah secara makna lah. Makna benarkan pembunuhan terhadap Saddam kalau terpaksa bagi tujuan mempertahankan diri. Ada nak tanya contoh terjemahan ni? CIA dia je gini, CIA. Surat khabar Jawi kita dulu pun dia guna kaedah ni juga CIA. A tu alih yoha A. Kau ada topik game masak ni? Hello, ada ni? Ada. Ada. Topik game masak. Afnan tu duduk kat bazar ke Afnan? Game bazar tu. Bila handphone buka. Bila beli air bazar Ramadan. Ya lapar juga ni. Tunggu Tina mari keruja ya. Kita tengok awak baca lah tu Awak baca ni, awak baca sendirilah penerangan ni. Ada penambahan pengguguran, ada belakang lah tu Jadi masa awak betul pun awak kena buat seperti saya buat gini lah ni. Masa awak betul tu awak kena buat seperti saya buat ni. Mana tapi cuma dalam konteks Arab Melayu lah. Dalam konteks Melayu Arab lah. Guna hak 9 tadi doktor. Hak transposisi ke apa semua tu. Guna 9 tu lah. Penambahan di atas seperenggan tu saja banyak perkara boleh berlaku. Penggantian harfiah ni biasa-biasa tu lah. Rais, Presiden, Amerika, George Bush, wakalah agensi tu. Itu penggantian harfiah biasa. Makna lil ithah bagi menjatuhkan. Modulasi tu makna kita ada ubah sikit. Modulasi tu kita ubah. Ubah tapi makna tu tidak, dari segi makna tu tidak berubah. Dari segi
susunan ayat tu kita ubah. Amrah tu biasa kita terjemah perintah kan. Perintah kita ubah kepada arahan. Sirriyah tu kita terjemah rahsia, kita ubah kepada sulit. Halah tu situasi, kita ubah kepada tujuan. Tatadamanu tafwidah tu dari segi terjemahan perkatanya mengandungi pemberian kuasa membunuh gitu. Kita tak sedap lah kita turut membenarkan pembunuhan. Mana modulasi tu kita ubah ayat. Tapi makna tak berubah. So, tujuannya untuk lebih menarik lah. Ayat tu lebih menarik dan lebih tepat dalam konteks bahasa sasaran. Peminjaman, solat, zakat tu peminjaman. Mana kita guna bahasa Arab. Ahlan wa sahlan. Macam ahlan wa sahlan ni kita bagi penyamak. Buat kita nak terjemah tak boleh. Ahlan, kita nak kata ahlan tu selamat. Sahlan tu datang. Bukan salah. Datang, ja'a, jaji'u. Kata selamat kan selamat. Tapi kita terjemah selamat datang. Itu panggil penyamak. Dia pakai peminjaman. Ilal liqa, jumpa lagi. Bukan kita kepada berjumpa kalau nak terjemah kepada berjumpa. Kita terjemah kepada berjumpa. Jumpa lagi. Selamat tinggal ilal liqa. Itu penyamak. Maksudnya doktor, dari istilah bahasa Arab yang digunakan satu situasi tu sama kira dengan istilah guna dalam bahasa Melayu. Sama ni al-anfil ba'ah. Kalau kita terjemah sebutir-sebutir ni, satu kata maksudnya sekarang ba'ah ni jamak taksir untuk penjual, baik, al-baik jamak muzakkar salim dia ba'i'una, jamak taksir dia ba'ah. Tapi Arab dia tak guna fil ba'i'in, dia guna fil ba'ah. Makna sekarang ada di tangan para penjual, tu maksud dia. Sekarang ada di tangan para penjual. Tapi kita tak terjemah gitu lah. Kita terjemah sekarang berada di pasaran. Pasaran bahasa Arab fisu. Market tu su bahasa Arab. Tapi Arab dia tak ayat al-anfisu. Al-anfil ba'ah. Style dia. Jadi tapi kita terjemah sekarang berada di pasaran. Penyamak Tak pernah tengok I'lan dalam bahasa Arab. Dia tulis al-anfil ba'ah. Kalau saya ada kamu tak ada ba'ah tu. Memang tak jumpa. Saya buah cari. Rupanya jamak taksir. Jamak taksir kepada al-ba'i. Qurrata ayun dia panggil penyesuaian pula. Kalau sebenarnya lebih kurang je penyesuaian. Cuma dia penyesuaian ni dia ada unsur-unsur budaya sikit. Itu je beza penyesuaian dengan penyamak. Penyesuaian ni dia ada kait dengan macam sastra lah. Sastra sikit. Qurrata ayun maknanya sedap mata tengok. Makna asal dia sedap mata tengok dia. Qurrah tu maknanya tenang mata. Qurratu a'yun, tenang mata. Jadi mana sejuk hati kita panggil. Sejuk hati tengok muslimat bahasa Arab ni. Senyap dalam kuliah senyap je. Tak ada bising-bising ke apa. Senyap. Kabar-kabar tidur. Nak bahasa Arab dipanggil sehingga apa ni? Sehingga uta masuk dalam lubang jarum. Tu style bahasa Arab. Sehingga uta menyelinap, yang liju tu menyelinap masuk dalam
lubang jarum. Samil khiyak ni lubang jarum. Itu bahasa Arab. Kita panggil benda mustahil ni sehingga kucing bertanduk. Ha. Mana kita sesuaikan terjemah itu mengikut budaya kita. Itu penyesuaian. Jadi ni awak baca ni pendekatan terjemah itu bacalah. Ni, mana sekarang ni kita pilih pendekatan dinamik lah. Cuma pendekatan dinamik kita tu kita tidaklah terlalu bebas. Masa saya terjemah Ibn Sina pun saya tidak guna pendekatan terlalu bebas. Kalau dalam bahasa terjemah Ibn Sina Al-Qur'an dalam bahasa Inggeris tu, saya tengok dia guna pendekatan terjemah yang terlalu bebas. Jadi saya tak setujulah terlalu bebas ni sebab kita menghormati apa yang ditulis oleh Ibn Sina tu. Saya masih lagi guna kaedah bebas campur dengan dinamik campur dengan tafsiran. Kalau kita ada tafsiran tertentu tu kita buat dalam bentuk nota kaki, kita tak masuk dalam terjemahan tu sebab kita bimbang yang dimaksud oleh Ibn Sina tu bukan lagu tu. Walaupun kita yakin supaya kita faham, tapi kita masih lagi letak kemungkinan tidak lagu tu. Gitu maksudnya. Kerana kita masih lagi merendah diri lah kononnya. Kalau yang bahasa Inggeris tu memang dia tak ada nota kaki lah. Dia pakai direct terjemah. Yang terjemah pondok ni, kenapa dia ada terjemah kata ini bab yang pertama. Dalam bahasa Arab tak ada pun ini. Al-babul awal. Sebab jaga makrifah. Kata makrifah. Al-ba. Alif lam. Salah. Sebab apa ada ini? Lepas tu pada menyatakan pada bukan tak apa ini tu sebab apa dia nak ceritanya perkataan al-bab ni khabar mubtada dia hazar. Al-bab ni erok dia khabar, al-awal tu na'at. Makna bab ini pada menyatakan tu dia tafsir lah. Dia tu. Haraja po ni haraja untuk ta'lil. Ta'lil tu bagi sebab. Sebab apa? Untuk menyatakan seksa orang yang tinggal semayang. Jadi dia terjemah ini ni dia terjemah mubtada hazar. Dia terjemah belakang walaupun hazar. Tu style pondok tu di mana dia style ada unsur-unsur nahwu. Dia nak ceritanya ini tu mubtada, bab tu khabar. Makna ada hazar, perkataan hazar. Hazal bab al-awwal. Yang ni pula sebab apa ada oleh ni? Ada sebab apa ada perkataan oleh? Terjemah pondok ada perkataan oleh. Sebab apa? Hakimu tu ada domain. Yalah, ada domain. Domain tu apa? Domain antum. Oleh kamu. Yalah. Fungsi domain antum tu apa? Nak.
Ha. Kata ganti nama diri. Taklah fungsi dalam nahwu apa dia? Fa'il. 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 Wawul jamaah ni kita i'rab dia sebagai fa'il. Aqimu wawul jamaah. Tu wawul jamaah ni tak semestinya hum awak jangan silap faham. Wawul jamaah dalam bahasa Arab ni boleh jadi hum, boleh jadi antum antum jangan nampak hum saja je. Dah wawul jamaah pun antum pun boleh juga. Wawul jamaah juga. Jadi oleh di sini dia nak ceritanya perkataan selepas oleh kamu tu berfungsi sebagai fa'il dalam ayat. Jadi terjemahan pondok ni dia meraihkan nahwu bahasa Arab. Sebab kita orang ngaji pondok zaman dulu dia ngaji nak faham nahwu. Belajar bahasa Arab tujuan utama nak faham nahwu supaya boleh tafsir Al-Quran. Orang zaman dulu ngaji bahasa Arab pondok dia bukan tujuan nak kecek. Mana ada tujuan komunikasi bahasa Arab. Tujuan nak faham Quran lah sebab dia Quran pun dia ngapa. Jadi dia nak faham Quran dia ngapa. Nak faham dari segi nahwu ngapa pun. Jadi masa dia saruh Melayu kitab Arab tu pun dia style saruh mengikut nahwu bahasa Arab lah. Ni macam ni bermula. Tujuan dia terjemah bermula tu nak ceritanya apa dia? Mubtada. Nak ceritanya Az-Zaniyah ni i'rab dia mubtada. Az-Zaniyah tu mubtada. Jumlah fajlidu ni semua sekali tu khabar. Pukul oleh kamu. Oleh kamu tu fa'il. Dia kalau jenis pukul 100 kali pukul. Di 100 tu kita i'rab naib maf'ul mutlaq lah. Kita i'rab mana dia ganti kepada maf'ul mutlaq. Bilangnya tu 100 tu i'rab dia ganti kepada maf'ul mutlaq. Mana pukul lah asalnya pukul lah jaldatan 100. Jaldatan mi'ah mana 100 kali pukul. Tapi pasal kedudukan tu mi'ah dulu makna dia perkataan mi'ah tu ganti kepada maf'ul mutlaq. Fajlidu. Ataupun cuba awak tengok dalam tu saya tak ingat takut boleh i'rab hal ke tak? Boleh ke tak nak i'rab hal? Hal dia masuk kategori hal isim jami'. Cuma saya tak jumpa nak cari perkataan akan
ada setengah buku tu, setengah kitab kuning tu, kalau maf'ulun bih dia berkata akan. Makanlah kamu akan nasi. Mana sebelum maf'ulun bih tu dia ada berkata akan. Tapi dalam kitab yang saya rujuk ni tak ada, dia tak guna. Jadi contoh maf'ulun bih ada akan tu tak ada dalam kitab ni sebab saya tak jumpa cari. Kitab-kitab kuning yang saya guna rujuk ke tu tak ada belaka cari. Tak jumpa. Mungkin saya tak jumpa. Saya pun tak pernah ngaji pondok pun. Orang yang biasa baca kitab pondok dia jumpa lah. Pendekatan huraian ni kita biasa guna untuk terjemahan yang susah-susah lah. Yang susah-susah, yang perlu, yang ada banyak istilah ke apa. Kita kena buat ada huraian tu boleh dalam kurungan nota kaki macam-macam lah. Saya nak tunjuknya terus muka. Hari ni sehari ni Hari ni sehari lah guna buku saya ni. Minggu depan tak lah. Kita pergi kepada, kita tengok contoh yang bab 2, bab 3 tak baca sendirilah. Saya banyak ambil daripada tata bahasa Dewan ni. Setengah tu saya terjemuh daripada tata bahasa Dewan pun, ayat tu setengah tu. Setengah payah-payah tu. Tak boleh payah saya nak rekod sendiri. Terjemuh daripada buku tata bahasa Dewan. Buka bab 5 Bab 5 muka surat. Kita tu ke bab 5, kita tengok contoh-contoh terjemahan. Analisis terjemahan. Buka surat 159. Ni tag daripada Al-Qunun Fitik ni saya terjemuh ni. Ibn Sina dia guna rekah je dia guna indan naz'in. Apa dia indan naz'in? Ketika cabut, apa dia cabut? Naz'in tu mana cabut? Jadi awak kena lah. Naz'in tu mana tak buat. Tinggal tu hubungan jenis naz'in tu. Okey, dengan analisis terjemahan ni. Ni yang saya terjemuh. Sultan Kelantan minta saya terjemuh ni dulu ni tahun 2004. 2004 ke 2005 gitulah. Sultan Kelantan minta saya terjemuh ni. Masa ni menara jam di Mekah tu tengah buat lah. Menara jam di Mekah tengah buat, tak siap lagi. Jadi Majmu'ah Su'alah ni kontraktor utama yang buat. Antara kontraktor terlibat dalam buat. Itulah menara jam dan komplek-komplek tu semua. Tak boleh nak split ni PDF ni, tak boleh nak, boleh split screen PDF. Saya tak tahu nak split PDF ni. Jadi Majmu'ah Su'alah ni kumpulan Su'alah. Grup
seolah grup kalau dalam bahasa Inggeris. Jadi majmuah gitu. Nama apa perniagaan. Kumpulan, kita panggil kumpulan. Kumpulan seolah, majmuah seolah. Jadi di situ kita tashhadu tu kita terjemuh ke dia sedang menyaksikan. Mana kita terjemuh majmuah seolah terlebih dahulu. Majmuah seolah, pula seolah sekarang ini. Sekarang ini tu mari mana sekarang ini tu? Perkata sekarang ini tu mari mana? Saya terjemah kata sekarang ini tu mari mana? Tengok yang Arab doktor. Apa? Arab dia kena. Oh, tak ada kita lah. Bawa khabar tak apa lagi. Yang ada dah tadi. Buku lain. Mari mana sekarang ini tu? Ya. Mu'atifan. Tashhadu majmu'atin. Tahawulan doktor. Tak tahawulan tu transformasi. Transformasi. Dia berkata sekarang ini tu kita faham melalui penggunaan kata kerja fi'il mudhari' tu allati ta'quduha tu ni allati ta'quduha ni melalui kata fi'il mudhari' tu melalui mana kita faham melalui fi'il mudhari' ta'quduha tu mata sekarang ini tu kita faham situ kan fi'il mudhari' ni dia membawa makna apa dia? Fi'il mudhari' ni dia membawa makna al-hal wal mustaqbal. Jadi kumpul seolah makna asal seolah tu obo. Jadi takkan nak terjemah kumpulan obo, tak sedap kumpulan obo. Sedap tak? Seolah tu obo, kita pergi obo macam obo sikit Olimpik. Kumpulan obo. Dok. Bahasa Inggeris bagi apa obo? Obo sukan Olimpik tu. Lampu. Jadi kita kekal lah kata seolah tu kita kekal. Cuma eja lah pula jadi payah pula bahasa Melayu tu. Ingat payah lalu bahasa Melayu. Jadi kita kekal lah seolah tu tidak diterjemuh sebab tak sedap lah bahasa Melayu nak terjemah kumpulan seolah. Kumpulan obo. Dia bahasa Arab tu seolah tu bagi dia hebat lah. Kita at least obo. Budaya orang Melayu dia jadi sesuatu yang lekeh. Kalau ni orang guna api elektrik belakang kan. Tapi orang Arab dia lain lah. Bagi dia obo tu sesuatu yang hebat. Sebab budaya orang Arab ni malam-malam dia duduk luar kemah pasal obo kan, pasal ungu api. Itu budaya dia. Jadi bagi dia sesuatu yang hebat lah. Sedang menyaksikan perubahan tahawulan tu kan. Munatifan tarihian tu munatifan tu kita tak terjemuh sebab maknanya munatifan ni sesuatu yang syahdu lah kita kata. Yang berkesan dalam hati tu sebenarnya.
Tapi payah nak terjemuh. Menyaksikan perubahan teras jauh harian tu, teras tu. Lagi bersejarah tu tak tarihian tu. Kalau kita nak terjemuh, kita mesti perubahan bersejarah. Menyaksikan jadi bersejarah tu pun perkataan bersejarah dalam bahasa Melayu tu dah pun mengandungi makna munatifan tu. Makna yang menyentuh hati. Itu maksud dia. Munatifan tu. Jadi kita nak terjemuh satu-satu tu payah bagi kita. Bagi saya lah masa terjemuh ni, perkataan bersejarah tu pun sudah merangkumi dah maksud di sebalik munatifan tu. Maksudnya bila kita sebut bersejarah tu maksudnya ada unsur-unsur emosi di situ. Dan nasab tu aktiviti. Aktiviti, tu kita kena tak boleh aktivitinya Kita awak jangan terjemah aktivitinya. Dia tak sedap Dan tak boleh pun dalam bahasa Melayu. Jangan terjemah aktivitinya. Jangan domeh tu sikit-sikit nyo. Jadi banyaklah kalau awak nak terjemah nyo bahasa Arab ni banyak domeh. Sini sini nyo. Jadi apa kalau banyak nyo? Jadi lemuk. Jadi tak boleh lah. Dia style bahasa Melayu ni dia kena ulang balik. Aktiviti perniagaan kumpulan tersebut. Nilai nasatiha tu dalam aktiviti kena terima perniagaan kumpulan tersebut. Dia style gitu bahasa Melayu. Kita macam ulang balik. Lepas tu titik. Perubahan yang dimaksudkan ulang balik penanda wacana. Merangkumi yatajalla tu kita maksud asal yatajalla ni jelas yatajalla tu maksudnya timbul jelas nampak. Jadi merangkumi tahaluf tu kontrak. Kontrak penggabungan lah tahaluf. Kontrak penggabungan di peringkat domestik dan serantau. Mahalliyah tu tempatan, peringkat domestik lah. Nak terjemah domestik pun boleh, nak terjemah tempatan pun boleh. Iklimiyah tu serantau. Tahaluf tu kontrak penggabungan. Tahaluf tu kontrak penggabungan. Mana dia anak syarikat tu dengan anak syarikat ni dia gabung. Tu maksud dia tu. Dia nak buat sebab projek tu projek besar mana anak syarikat company A gabung dengan anak syarikat company B. Tubuh satu syarikat. Itu maksud dia. Ya gitu. Biasalah dalam orang nego ni. Penubuhan entiti bersama. Penubuhan tu kita tambah sendirilah. Nak bagi pihak. Kalau buat dan entiti. Kayan tu entiti. Kayan tu entiti. Mustarikah tu bersama. Kita terjemah berkongsi. Penubuhan tu tunsiuha tu. Mana kita terjemah tunsiuha dulu. Penubuhan. Kita terjemahlah entiti bersama yang ditubuhkan. Dia tak sedap. Di penubuhan entiti bersama. Maknanya mudhari' dalam bahasa Arab tu kita terjemah dalam bentuk kata nama terbit bahasa Melayu penubuhan.
Tutlikuha, pelancaran. Sama juga Tutlikuha tu pelancaran. Bahasa Indonesia dipanggil peluncuran, luncur. Kita lancar, dia luncur. Projek telah diluncurkan. Dirasmikan tu pun dia panggil luncur juga. Majlis peluncuran bahasa Indonesia. Kita majlis perasmian. Dia majlis peluncuran. Pelancaran projek-projek mega. Umlakoh tu maksud dia apa? Mana asal umlakoh? Masarik tu projek. Umlakoh makna asal dia apa? Jaya. Apa dia jaya? Gergasi. Umlakoh tu maksud dia gergasi. Mana projek gergasi. Mana sini kita terjemah projek mega. Awak nak kekal projek gergasi pun boleh juga. Tengok keadaan lah. Pelancaran projek-projek gergasi boleh juga. Cuma dalam konteks ni rasa mega lah. Masyarakat Malaysia pun ada terlibat dalam projek mega di Arab Saudi ni. Tahu masyarakat mana yang Malaysia banyak terlibat projek mega ni? Projek awak apa tahu? Kereta api. J. Kereta api elektrik lah kereta api yang menghubungkan Mekah dan Madinah, Mina apa semua tu. Tapi masalah dia orang ajnabi dia tak boleh naik. Zaman saya tu kereta api siap tu sebenarnya. Tapi orang ajnabi orang Arab je boleh naik. Rakyat dia boleh naik. Kita dia tak boleh naik. Lalu ni pun saya rasa tak boleh lagi rasa. Sebab tak ada nampak demo pergi buat umrah tu naik kereta api. Tak ada nampak apa. Masuk dalam Facebook naik kereta api tu. Nampak dia naik bas je. Tak tahulah, aku ada setengah takut tempat-tempat tertentu ya benar. Dia kalau dia benar naik kereta api tu mudah je. Apa? Lepas kita melontar Jamratul Aqabah hari pertama Mina tu, kita duduk Mina tu, yang utuhnya kita pergi buat tawaf haji selalu. Kalau kita baik dengan orang Arab, kita sewa kereta daripada Mina tu terus pergi Masjidil Haram, pergi buat tawaf haji selalu lepas melontar Jamrah Aqabah tu, hari-hari pertama duduk Mina tu. Sebab apa? Sebab masa tu di Masjidil Haram orang tengah semaya sunat, semaya raya. Jadi tak ramai orang tawaf. Jadi mudahlah. Ramai petugas tabung haji dia buat gitu. Tapi dia tak ajaklah kita ni. Dia pergi pokok dia je senyap-senyap. Dia tak apa, dia ada link, dia ada baik belakang dah dengan orang Arab. Dia kenal belakang dah. Dia pakat dah. Dia pergi tawaf pokok dia. Tengok orang tengah semaya raya, sedap lah. Mudah. Dia boleh dah tawaf haji masa tu Cuma kita payahlah nak pergi. Kalau tak nak naik kereta api tak boleh. Jadi terpaksa siap melota dulu. Lepas hari tasrik baru tawaf haji dah jauh jadinya. Payah nak pergi dekat. Tawaf keliling jauh. Keliling jauh kan. Dekat sejam 7 keliling. 40 minit. Biasa 40 minit Siapa yang biasa kita ni? Mekah, buat umrah. Tak biasa belakang. Pernah. Awak tahu berapa minit kerja keliling?
Meta je dalam Bahasa umrah orang tak ramai kot. 15 minit. Boleh tawah dekat. Tawah dekat dan boleh laju. Boleh honggar pun. Apa kita tengok? Bimuazzah tu mana kita titik pula. Titik kita buat penanda wacana perubahan ini. Kena ada lah. Bila titik kena ada penanda wacana perubahan ini muazzah selari. Muazzah tu selari dengan misi. Tambah sendiri ni berkaitan dengan misi ni. Apa ada dalam bawah ni? Selari dengan misi mempelbagaikan tanwik tu mempelbagaikan murawihah sayap sayap perniagaan kumpulan ansitoh tu perniagaan lah, tu kumpulan, sayap perniagaan kumpulan mana mempelbagaikan sayap yang meliputi tasmulu meliputi pelbagai bidang pembangunan. Pelbagai bidang pembangunan itu mukhtalifu majalatihi tu. Pelbagai bidang pembangunan. Al-Unqari itu hartanah. Unqari itu hartanah. Istilah tahu kena tahulah. Ini istilah ekonomi ni. Termasuk contoh tu kita jimuh termasuk. Contoh-contoh dia bagi tu termasuk sektor petroleum. Qita'ah tu sektor petroleum, gas, tokoh tu tenaga, nakli tu pengangkutan. Nakli tu pengangkutan. Jangan keliru. Gapo dia pindah kau. Gapo dia pindah. Nakli pindah pengangkutan. Dan bana tahtiyah tu infrastruktur. Bana tu struktur, tahtiyah tu infra. Jadi dia maknanya struktur yang bersifat infra. Tu bahasa Arab. Jadi kita bahasa Melayu infra tu kita terjemah ke Inggeris. Infrastruktur, mana struktur atas tanah lah maksud benar. Jalan raya, ada nak tanya teks satu ni. Takut muka kumpulan seolah ni anak beranak Osama bin Laden tak tahu. Dia Saudi ni anak beranak Osama bin Laden, anak beranak apa? Khashoggi tu. Kena bunuh baru ni. Kena bunuh di Turki tu. Adnan Khashoggi tu mati dah. Saya dengar nama Adnan Khashoggi. Tak pernah. Zaman Tak awal. pernah. Zaman saya kecil dulu sahulah Adnan Khashoggi ni. Adnan Khashoggi ni apa saudagar senjata Saudi. Dia nego senjata. Waktu negara Arab. Dia kata negara Arab pergi semua tu sebab dia nak nego. Tahulah dia kedok. Saya dengar mulut orang tua kecek lah. Adnan Khashoggi tu pok saudaranya kena bunuh di Turki baru ni lah. Khashoggi
Khosagi yang kena bunuh di Turki tu. Anak saudara dia lah. Wartawan kena bunuh. Kena kerak. Kena peracur dengan asid tu. Nama ke? Khosagi belakang dia Khosagi. Anak beranak dia lah. Muka surat 100 tu, 160 tu ada kot silap saya ni. Sedang tu ada tanda scare kan. Macam mana boleh tak berhasil saya ni. Sedang menyaksikan tu. Boleh ada tanda scare. Awak foto lah. Dia jenis copy paste tak ingat delete balik lah gini lah. Habis kering dah perhati masa edit tu. Masa semok balik tu. Okay, kita tengok tag yang kedua pula. Maksud apa tag yang kedua? $163. Saya baca Murawah tadi. Mirwah tu kipah. Mirwah tu kipah. Kita terjemuh kepada sayap. 192. 93. Bu awak 162. 63 doktor, 163. 163. Okey. Amir tu dia punya gelaran dia Al-Amir tu. Kita tak boleh nak terjemuh. Al-Amir ni sebab kita nak terjemuh Raja Muda. Tak boleh Raja Muda. Tengku Mahkota. Rasa tak kena juga. Al-Amir ni bukan Tengku Mahkota. Orang ketua Al-Amir ni. Dia tak boleh nak. Kau biasa dengar? TV3 terjemuh ke apa? Al-Amir. Saya rasa dia tak terjemuh. Amir Kuwait Dia panggil Amir Kuwait gitu je. Amir. Okey, putera. Kalau Saudi putera tu dia gelar Amir besar tak? Ya. Kalau putera. Macam putera Salman ke apa tu? Kalau awak rasa putera, tak apa, boleh lah. Putera Salman. Dalam bahasa Melayu ni saya terima ayat ni dalam bentuk apa? Dipanggil ayat ke apa ni? Macam ayat terbalik macam ayat terbalik. Di samping menjelaskan mana? Di samping menjelaskan tu. Yuwaddihu tu yuwaddihu tu. Terjemah yuwaddihu dulu.
majalah Al-Iqtisad wal Amal tu kita tak payah terjemuh tak payah terjemuh apa menjelaskan kepada ekonomi dan buruh. Kalau nak terjemuh kat majalah ekonomi dan buruh lah, Iqtisad wal Amal tu, jadi tak payah terjemuh nama khas macam kata soal Time, tak payah terjemuh Time tu, biarlah takkan menurut majalah Masa. Jadi tukar dengan majalah Indonesia pula. Di Indonesia ada majalah nama Masa, MASSA, Masa. Kalau Time, majalah Time tu kita terjemah Masa. Tak payahlah kita kekal Time. New York Times, The Guardians. Menjelaskan kepada majalah Al-Iqtisad wal Amal tentang wawasan. Ru'yah Ru'yah tu wawasan. Kumpulan, su'lah. Jadi majmu'ah tu dia tak sebut majmu'ah su'lah tu pun kita was sendirilah. Ru'yah tu maksud majmu'ah tu majmu'ah su'lah. Tentang wawasan kumpulan su'lah. Muakabah tu mengiringi. Muakabah tu mengiringi. Tafrah tu perubahan. Zakiyah tu bijak, perubahan bijak. Yang sedang berlaku. Al-Mutajihah yang sedang berlaku di Arab Saudi. Mamlakah tu kita tak payah terjemuh lah. Mamlakah tu kerajaan. Kalau nak terjemuh ni tak perlu pun sebut Arab Saudi pada dah. Cukup dah. Yang sedang berlaku di Arab Saudi seperti yang beliau gambarkan kama yasbiha. Barulah kita terjemuh Al-Amir Abdul Aziz Mas'ad tu Ar-Rais At-Tanfizi tu kita terjemuh dulu. Kita terjemuh Ar-Rais At-Tanfizi tu dulu. Pengerusi eksekutif. Tanfizi tu eksekutif. Perkataan Tanfizi tu eksekutif. Rais tu pengerusi. Jangan terima presiden pula sini. Tak ada. Pengerusi eksekutif kumpulan tersebut barulah terjemuh Al-Amir Abdul Aziz bin Mash'al bin Abdul Aziz. Ali Sa'ud tu tak payah terjemuh lah. Bin Abdul Aziz keluarga Sa'ud. Pelik lah. Dalam bahasa Arab tak apalah. Dalam bahasa Melayu dia jadi pelik. Tak payah terjemuh. Kita pun tahu dah dia ni Saudi. Menyatakan strategi kumpulan di sebalik langkah mengubah di samping itu tu kita ambil perkataan idofatan tu. Idofatan. Di samping menjelaskan tu kita idofah tu. Jadi mesti tu dulu mari perkataan di samping tu idofah tu. Turut menyatakan strategi ila khittatiha tu. Turut menyatakan strategi kumpulan di sebalik langkah mengubah tahawur tu, mengubah kumpulan tersebut kepada syarikat pemegangan. Syarikat qabidah tu syarikat holding, syarikat pemegangan. Kita pun istilah holding ni kita panggil syarikat pemegangan, holding company. Syarikat qabidah bahasa Arab. Apa beza syarikat holding dengan sendirian berhad?
Awak nak nego lepas ni, kena tahu belakang. Syarikat sedia berhak. Syarikat macam Pustaka Hilmi tu dia panggil enterprise. Syarikat enterprise. Kalau kalau syarikat tu dia jenis jual barang orang je, dia panggil trading. Enterprise ni dia biasanya dia jual barang dia sendiri. Trading tu jual barang orang. Syarikat enterprise ni dia tak boleh lebih 500,000 duit masuk tu. Kalau duit masuk lebih 500,000, LSDM mari siasat lah tu. Mensiasat dan dia akan bagi nasihat suruh tukar kepada sendirian berhak. Terbayang. Holding ni dia ada share lah, makna bukan seorang pemilik, ada share, ada mana syarikat tu dimiliki oleh berbagai pihak berdasarkan share, peratus share dalam syarikat tu. Bila Pustaka Hilmi boleh naik kepada holding, tak tahulah. Syarikat pada syarikat pemegangan titik, lepas tu kena ada penanda wacana lah. Bila titik tu kena ada penanda wacana. Syarikat pemegangan yang dimaksudkan di sini ialah sebuah syarikat yang memayungi tahta mazillatiha tu. Tadumu tahta mazillatiha tu kita terima syarikat yang akan memayungi. Azra'an tu, mutanawi'an tu berbagai-bagai anak syarikat. Azra'an tu maksudnya lengir asal dia, lengir, banyak lengir. Tu mana anak syarikat lah. Berbagai anak syarikat yang akan bergiat aktif. An-nasitah tu yang akan bergiat aktif dalam sektor yang sedang diterokai. Ta'malu fiha tu mana yang sedang diterokai sekarang ini. Di samping meneroka, fadlan tu di samping meneroka, dukhul tu kita cuma meneroka, tak kata cuma masuk Masuk apa? Masuk mana meneroka lah. Di samping meneroka bidang-bidang ekonomi yang baharu dalam masa yang terdekat. Akan ketuk pintunya, maksudnya dalam masa yang terdekat lagi tu ya, dalam bahasa Arab tu akan ketuk pintu akan ketuk pintu dalam tempoh terdekat, mana dalam masa terdekat gitu ya maksud dia. Takkan nak terjemah akan ketuk pintu, dia tak kena lah. Kalau ayat sastera tu biasa juga kita guna akan ketuk pintu ni, tak tengok ayat lah. Surah mudah ke surah payah ni ayat ni? Nak terjemah. Surah mudah ke surah payah? Payah. Sebab awak tak biasa dengan istilah ekonomi tu. Awak tak biasa dengan istilah, memang payah lah. Ru'yah, wawasan, syarikat qabidah, tak biasa. Dia nak, awak kena belajar nak titik, lepas tu sambung balik. Situlah dia dalam terjemahan ni. Payahnya kita nak belajar, kita nak titik tu, lepas tu nak sambung balik. Dia terjemahan Melayu Arab pun sama juga. Kadang-kadang awak kena titik, lepas tu sambung balik.
Dan kadang-kadang bahasa Arab ni dia boleh ayat panjang. 2 ayat bahasa Melayu tu kita sambung ayat bahasa Arab. Dia boleh tunjuk gitulah awak, macam awak tengok saya buat tu lah. Dia belajar gitulah. Dia kalau awak biasa menulis tu dia jadi mudah lah. Sebab tu dia kena sebelum terjemuh tu, sebelum jadi penterjemuh tu kita kena jadi penulis dulu. Bila kita dah biasa menulis, dia mari sendiri je kadang-kadang tu. Nak buat penanda wacana tu payah tu kalau awak tak biasa tu. Nak buat serangkap pemenggangan yang dimaksudkan di sini apa ada je sini ya. Dia tak mari kalau kita tak biasa benda tu dia tak mari. Okay, ni setengah dah. Tengok contoh yang ketiga pula. Ni main ayat tulah ni. Ayat tulah. Tengok muka tengok tab yang keempat lah. Tengok tab yang keempat selalu muka surat 172. 172. Ni awak baca lah. Ni menara Safwah ni. Menara Safwah ni dia apa? Bawah daripada jet. Bawah daripada menara jet tu dipanggil menara Safwah. Dia lepas maya di Masjidil Haram ni ramai lah orang pergi ke menara Safwah tu. Orang Malaysia sebab apa dia ada apa kedai makan ke apa, ada nasi Arab. Nasi Arab tu ramai lah. Nak mengkahwin nak komponen Di Safwah tu nama khas. Tak terjemah lah menara bersih. Tak ada lah menara Safwah lah. Di Daurah tu kita cuma satu tingkat lah. Mana Daurah tu dia nakirah di situ Kalau semua Daurah apa Daurah tingkat. Satu tingkat lah sebab dia nakirah Daurah wahid maknanya. Kita faham perkataan satu tu melalui kalimah tu nakirah. Satu tingkat kasolah. Arab ni guna tak? Sebagai satu tingkat sebagai kita satu tingkat bagilah dewan solah tu dewan istiqbal tu dewan tetamu di Arab dewan sambut dewan sambut apa solah istiqbal dewan sambut mana dewan tetamu lah nak sambut tetamu yang berhubung dengan semua tarbitu tu mana yang berhubung dengan semua menara. Bahasa Arab dia panjang. Tarbitu jami' il-abra bi ba'diha al-ba'du.
Bi ba'diha al-ba'da. Baca al-ba'da tu maf'ulun bih. Maf'ulun bih pada tarbitu tu. Tarbitu jami'a menghubungkan ke semua burus bi ba'diha um, al-ba'di bi ba'diha al-ba'di dia jadi badal kepada bi ba'diha tu. Dia badal baca bi ba'diha al-ba'di ya. Badal kepada bi ba'diha tu. Tinggallah nahwu tu. Satu tingkat tu mana kita faham melalui nakirah tu. Dia kata tamu. Berhubung dengan semua menara. Gitu je kita ya. Tak payah semua sebahagian dengan sebahagian lain. Tak payahlah. Cukup dengan semua menara. Daurain dua tingkat. Bagi surau. Dua tingkat bagi surau. Iaitu satu tingkat bagi lelaki dan satu tingkat lagi bagi wanita. Sayyidah tu wanita. Saya pernah tidur dalam seorang ni. Kena ambak. Kena ambak tu Arab. Tak boleh tidur. Muttasilah. Mana kita titik. Titik mana kita ulai balik. Kedua-dua surau ini. Muttasilah berhubung. Secara pandang dengar, basariyan sam'iyah tu mana secara pandang dengar dengan Masjidil Haram. Haram Maki tu Masjidil Haram lah. Masjidil Haram. Syarif tu tak ada terjemah. Duduk surau tu nampak nampak Masjidil Haram. Cuma Kaabah tak nampak. Surau tu tingkat dua tak nampak Kaabah, nampak Masjidil Haram. Jadi kita terjemah pandang dengar gitu saja. Tak terjemah pandang dan dengar. Wah tu tak ada terjemah lah. Dua tingkat untuk perkhidmatan perhotelan, pundukiah perkhidmatan perhotelan. Dua tingkat untuk mawakil sayarah, tempat parking kereta, tempat letak kereta yang berhubung terus dengan terowong Nafak tu terowong. Terowong Pasar Mini dan Jalan Ajiak, Sari Ajiak. 4 tingkat dikhaskan sebagai pusat perniagaan. Pusat perniagaan Minha tu termasuk jangan terima daripadanya termasuk 2 tingkat yang berfungsi sebagai tingkat bawah. Adwar ardiyah tu tingkat bawah jangan terjemah tingkat bumi, tingkat bawah yang berfungsi sebagai tingkat bawah. Tingkat bawah yang pertama berada pada taraf yang sama dengan Masjidil Haram. Tingkat bawah pertama tu dia selari dengan satu level dengan Masjidil Haram. Manakala tingkat bawah yang kedua selari dengan Jalan Ajiak. Keempat-empat tingkat ini di mana Hazil Adwa tu kita terjemah keempat-empat tingkat lah. Sebab masa depan tu jangan terjemah tingkat-tingkat ini. Kalau terjemah tingkat-tingkat ini dia jadi keliru lah. Mana kena sebut keempat-empat Keempat-empat tingkat ini dikhaskan untuk talbiyah, memenuhi kesemua keperluan perniagaan dan pemasaran. Taswikiyah tu pemasaran yang asas. Bagi malak tu bagi penyewa. Yang asas bagi para penyewa termasuk amin tu termasuk mata jirul zahab, peniaga emas
Jauharat tu batu permata, akmisah ni kain dan sebagainya. Tingkat 1 menempatkan yadumu, menempatkan ke semua aktiviti perniagaan yang berfungsi sebagai pelengkap mukmilah, sebagai pelengkap kepada 2 tingkat bawah. Manakala keseluruhan tingkat 2 Darussani tu Yasghulu dipenuhi dengan komplek kedai makan. Yasghulu mujamma' al-mata'im, komplek kedai makan. Mujamma' tu komplek. Mata'im tu restoran lah, kedai makan. Yang berkeluasan 9,000 kaki persegi ni, murabbak. Dua tu maksud dia apa dua tu? 9,000 meter. 9,000 meter persegi. 9,000 meter. Perkataan dua dalam bahasa Arab tu tak ingat dah saya ni. Lama dah tu. Perkataan dua tu maksud dia apa? Persegi kot. Murabbak. Dipenuhi dengan kompleks kedai makan yang boleh memuatkan. Wayat tasik tu maknanya boleh memuatkan 1,200 saksin. Saksin tu kita terjemuh pelanggan lah. Jangan terjemuh orang memuatkan 1,200 orang. Tak sedap lah sebab pelanggan lah. 1,200 pelanggan pada satu-satu masa. Di waktu wahid. Pada satu-satu masa. Titik situ. Lepas tu komplek ini. Kena ulang balik lah. Komplek ini tuqaddimu tu menyediakan makanan yang paling lazat ashar wa alazim, makanan tempat teh. Maulah kita terjemuh isi tafdil depan tu. Terjemuh makulat mahalliyah dulu, makanan tempat teh yang paling lazat dan menyelerakan. Ashar wa alazim. Dia ashar tu menyelerakan, alazim tu paling lazat. Jadi tapi kita terjemuh paling lazat dululah. Yang paling lazat dan menyelerakan, sama ada dari timur ataupun barat. Belas tingkat unit penginapan. Unit penginapan 16 tingkat tu dia ada list suku, dia tak sekali dengan list untuk komplek perniagaan ni. Yang masahah tu keluasan, ahjam tu saiz yang pelbagai, mukhtalifah. Okey, saya nak awak terjemuh yang latihan tu. Latihan yang belakang sekali. Muka surat 184. Siapa yang nak terjemuh? Muka surat 184 tu yang last sekali tu.
Siapa yang boleh terjemah ni? Keistimewaan menara apa ni? Menara Safuah tadi juga ni sambungnya. Keistimewaan menara masuk buruh ni menara jam tu. Keistimewaan menara jam tu. Mesti masuk menara jam. Tadi menara Safuah ni menara jam ni. Apa yang nak terjemah mula-mula tu? Fikri, try Fikri. Dah ada buku kan? Ya, tak ada buku pun tengok di skrin ni lah. Oh, ni Mau ke oh. Oh, Mauqi' Mutamayyiz. Mana menara jam tu terletak di tempat lokasi lah, Mauqi' di lokasi. Mana terletak di lokasi yang Mutamayyiz apa? Lokasi yang Strategik. strategik. Lokasi yang strategik di Mantiqah Markaziyah di apa? Kawasan perempuan kan? Pusat ke doktor? Pusat di kawasan Mantiqah Markaziyah ni, maksudnya di kawasan pusat perniagaan Masjidil Haram tu lah dia nak ayatnya sebenarnya. Mantiqah Markaziyah ni mana area pusat yang menjadi area pusat bagi perniagaan di Masjidil Haram tu, di Mekah. Di area Masjidil Haram tu. Ada dalam komputer saya ni, saya kena carilah. Saya tak, waktu ada demo suruh saya buat apa khusus untuk cikgu. Buku saya ni buat edisi untuk guru. Edisi untuk guru tu dia ada jawapan belakang tu. Edisi untuk pelajar tak boleh lah. Ada jawapan niru pula. Kalau buku saya terpilih buku teks sekolah, boleh lah saya buat satu khusus untuk edisi guru. Mana lokasi strategik di pusat perniagaan lah kita kata. Di pusat perniagaan, masuk Markaziyah pun masuk perniagaan lah. Di area pusat tak sedap, di kawasan pusat nak terjemuh. Iaitu terletak di kawasan utara. Kawasan utara Masjidil Haram tu. Yang pembangunan tu hampir-hampir telah pun sempurna. Yang sangat hampir dengan Masjidil Haram, tak lebih daripada 3 minit. 3 minit jalan kaki. Doktor, Umran tu apa doktor? Pembangunan lah, pembangunan. Mana bahagian utara yang ada menara jam tu memang masa saya pergi dulu 2013 pun memang seolah-olah macam tak ada tempat dah nak buat bangunan baru. Penuh dah. Kalau kawasan timur ni banyak lagi tengah sodok bukit buat hotel. Kawasan timur. Kawasan barat pun serupa juga. Dia kalau kawasan barat tu dia menghala ke Mina dah. Kawasan barat. Nanti bukan. Menara Jazz itu. Menara Jazz.
Betul lah kalau Menara Jem utara tu. Kawasan barat tu dia menghala ke Mina. Kawasan selatan pun depan kawasan selatan tu banyak lagi bukit kena sodok buat pembangunan. Tapi kawasan utara belakang-belakang tu penuh dah. Tu dia kata keadaan yaktamilal umrah tu. Saya terjemah ni tak sedap tau guna baki balik ayat tu. Saya terjemah ni ikut supaya makna je. Mana yatilu tu, mana Menara Jem tu, yatilu memanja di berada di sepanjang, berada di mana kompleks Menara Jem tu berada di sepanjang jalan Raja Faisal. Raja Faisal yang utama, Alham. Kompleks perniagaan dan penempatan yang strategik. Elok untuk dijadikan kompleks perniagaan bagi semua aktiviti seperti mahallak tu makna kedai. Kedai apa? Unit perniagaan. Masarif tu tukar mata wang asing. Dan juga untuk kedai syarikat travel. Menara Jem tu merangkumi unit-unit hotel 500 sampai berapa bilik. Nak duduk di hotel ni kalau pergi dengan tabung haji, nak duduk di hotel Menara Jem ni, berapa pakej tabung haji bayar? Berapa puluh ribu? RM120,000 saya dengar cerita. Tahulah. Boleh duduk di hotel ni. Tak payahlah. Duduk jauh pun tak apalah. Tengok amal ibadat. Keluasan yang bilik hotel tu keluasan yang pelbagai. Cara pembinaan bilik-bilik hotel tu mengikut tradisi Islam. Tahulah maksud dia apa tu tradisi Islam. Ada pusat perniagaan yang besar sepanjang Mantikah Markaziyah tu. Yang setetai dengan Jalan Malik Faisal tu ada bilangan unit kedai perniagaan tu 28 kedai berbeza-beza tu juga. Sorafah tu tukar mata wang mah travel dan sebagainya yang diperlukan oleh ruak Mantikah. Pengunjung lah, ruak tu pengunjung yang diperlukan oleh para pengunjung kawasan ni. Saya tak ingat dah Istana Kelantan bagi berapa saya ni terjemah ni. Lebih 1,000 ke apa ratus tak ingat. Tak tahu macam lebih 1,000. Panjang juga tag ni.
Dia saya tuju tujuan ni. Kalau awak pandai terjemuh boleh buat duit lah. Betul. Saya sebab apa terjemah Ibn Sina tu saya malah promosi. Kalau saya promosi boleh banyak sangat job. Pasal saya nak tuku Ibn Sina tu malah. Doktor farmasi saya terjemuh. Sebab doktor orang suhu, orang nak. Awak promosi atas nama saya lah. Anak murid. Anak didik bawah sediaan Dr. Hilmi. Okay, ada salah nak buka puasa dah ni letih. Pakat ingat nasi belakang dah ni. Okay, kalau tak ada, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Berbuka, doktor. Selamat berbuka.